بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد الهادي النبي الأمي الأمين، وعلى آله عدد ما خلق الله أجمعين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah biiznillah ta'ala akan cerita sikit tentang cara sebutan Al-Quran, dan insyaAllah kalau ada masa kita betulkan sebutan bacaan surah Al-Fatihah. Okey, insyaAllah. Yang pertama, Al-Quranul Karim mesti dibaca dengan tajwid. Betul? Quran mesti dibaca dengan tajwid, dengan cara dia. Maknanya tak boleh dibaca dengan ikut suka hati. Tapi baca Al-Quran dengan tajwid ni fardu ain ataupun sunnah. Baca Quran dengan cara tajwid, dengan jaga makhraj, sifat, hukum, idgham, izhar, semua ni benda ni fard wajib ataupun tidak. Benda ni wajib, fard ain. Baca Al-Quran dengan tajwid, dengan cara sebutan yang betul, fardu ain. Fardu ain. Maknanya kalau mampu belajar, boleh belajar, boleh baca dengan betul, tapi tak nak dosa. Al-Imam Abul Izz Al-Qulansi, imam ahli mazhab Syafi'i, dalam matan dia, ya sa'ilan tajwid dzal Qur'ani fakhudhu dita 'an dzawil itqani tajwiduhu fardun kama as-salatu جاءت به الأحكام والآيات وجاحد التجويد فهو كافر فدع هواه إنه لخاسر. يا سائلا تجويد ذا القرآن، dia orang tanya dia, apakah hukum baca Quran dengan kaedah, dengan cara tajwid ni? Jadi dia jawab dengan matan tu, dengan syair matan tu. Ya sailan, wahai orang yang tanya tentang baca Al-Quran dengan tajwid, fakhudh hidita an dzawil itqan tajwiduhu, baca dengan tajwid ni fardun kama salatu, seperti sembahyang. Ja'at bihil ahkam wal ayatu, dalilnya dalam Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quran, warattilil Qur'ana tartila, warattil bukan waqra. Kalau iqra baca ya, rattil makna baca dengan cara yang dikhusus untuk Al-Quran. Sebab Quran ni mukjizatnya beza dengan buku lain. Quran ni bacaannya itu mukjizat. Tulisannya pun mukjizat. Biasanya buku, mana-mana buku, kaedah bacaannya ikut kaedah bahasa dia. Betul? Buku yang ditulis dengan bahasa Inggeris, cara baca tu mesti ikut kaedah bacaan bahasa Inggeris, kan? Kalau bahasa Melayu pun sama. Tapi Al-Quran walaupun bahasa Arab, tapi dia ada cara sendiri. Ada cara sendiri untuk Al-Quran sahaja. Itu tajwid. Tulisan Quran Arab, tulisannya dengan bahasa Arab, tapi kaedah tulisannya pun beza dengan buku lain. Kaedah tulisannya beza dengan buku lain. Mukjizat. Contoh alif lam mim dengan alam nashrah laka sadrak. Alam kan? Duduk alam.
Tapi tak ada orang baca alif lam mim nashrah laka sadrak. Jadi Quran, cara bacaan dia pun mukjizat. Cara sebutan pun mukjizat. Tulisannya pun, cara rasam Uthmani pun mukjizat. Kalimah ni ditulis dengan waw. Kalimah ni contoh kalimat as-salah. Kan? As-salah. Tulisannya ada waw. Az-zakah. Pun sama. Kan? Jadi kadang-kadang tulisan tak sama dengan bacaan. Kalau ikut kaedah logik, kalau satu kalimah ditulis dengan dua cara yang berbeza dalam buku yang sama, mesti salah satu yang betul, yang kedua salah. Betul? Kalau satu kalimah yang sama maksudnya, ditulis dengan dua cara yang berbeza dalam buku yang sama, kan? Mesti satu yang betul, yang kedua salah. Kan? Mana satu yang betul? Kan? Ataupun ada sebab dia. Ataupun ada sebab dia. Kita tengok kepada Quran, contoh kalimat Ibrahim. Kalimat Ibrahim atau kalimat Malik. Maliki yaumiddin, kan? Maliki yaumiddin, alifnya kecil. Tapi qulillahumma malikal mulk, alifnya besar. Ni kalimat Malik, bunyi kalimat Malik. Tapi di sini alifnya kecil, yang di sana alifnya besar. Betul? Ibrahim. Kalimat Ibrahim. Surah Al-Baqarah, alif dia kecil. Ada tengah surah lain, alif dia besar. Makna kalimah yang sama ditulis dengan dua cara yang berbeza. Dua cara yang berbeza dalam buku yang sama. Kalau ikut cara logik, mesti ada satu yang betul, yang kedua, kan? Mesti salah ataupun ada sebabnya. Ataupun ada dalam Quran mestilah tak ada yang salah. Tapi kenapa sahabat ditulis dengan cara macam ni? Yang itulah ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang ilhamkan mereka tulis dengan cara yang macam ni. Sebab itulah cara tulisan Uthmani, cara rasam mushaf cara Uthmani ni tak boleh ditukar. Sebab apa? Supaya Quran ni sebutannya terjaga. Macam mana? Sebab kalau Quran ni ditulis dengan cara yang biasa, ni antara hikmat-hikmatnya kan. Kalau tulis dengan cara yang biasa, semua boleh baca, kan? Tapi dia nak kaitkan cara sebutan dengan guru. Makna sendiri tak boleh baca. Mesti belajar dulu. Mesti. Dengan ni Quran terjaga. Dengan ni Quran terjaga. Nak baca, nak belajar, bawa mushaf, bawa Quran, berjumpa dengan ustaz, dengan guru, talaqi dengan dia. Kalau sekiranya ada orang yang nak khianat, buat Quran yang salah, contohlah, buat Quran yang salah, memang tak akan ada apa pun. Sebab orang nak belajar akan bawa Quran tu pergi ke mana? Pergi ke guru. Jadi sekiranya guru Al-Hafiz lah. Jadi sekiranya ada masalah, ada salah tulis ke apa sahaja, guru Al-Hafiz tahu. Sebab dia hafal dengan guru dia, guru pun dari guru sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah cara sebutan dengan tulisan beza. Itu yang pertama. Yang kedua, contoh kalimat alif lam mim. Huruf ataupun kaedah sebutan dalam bahasa Arab. Arab biasa guna sebutan huruf bukan nama huruf. Huruf tu ada nama pun ada cara sebutan. Mana kalau alif tu nama, ba, ta, tha, jim tu nama huruf kan. Tapi sebutannya kalau baris atas a, i, u kan, ba, tu, ji, ni cara sebutan. Jadi dalam alif lam mim di sini dia guna apa? Guna nama huruf ke ataupun guna sebutan huruf? Guna nama huruf. Arab tak pernah guna nama huruf. Tak pernah sebelum Nabi SAW tak pernah guna nama huruf. Biasanya guna sebutan huruf. Tulis kalimah, orang baca sebutannya. Baris atas, baris bawah, dah mati semua. Apabila Quran guna nama huruf tu sendiri,
Arab pergi tanya. Tak faham. Alif lam mim ha mim kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf. Benar Arab ni tak pernah jumpa. Tak pernah jumpa. Jadi mereka tanya Nabi sallam, apa maknanya? Nabi jawab, Allahu a'lam. Allahu a'lam. Ia terus jadi satu bukti Quran ni dari Allah, bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau Nabi yang buat mesti tahu maknanya apa. Kenapa ada macam tu? Tapi Nabi sendiri Allahu a'lam. Maknanya bukan dari saya. Bukan dari saya. Kenapa alif lam mim al-Baqarah macam tu? Kan? Alif lam mim dulu tak ada hamzah kan? Sebutan tulisan dulu tak ada hamzah. Titik pun tak ada, baris pun tak ada. Tulisan yang awal. Baris pun tak ada, titik pun tak ada, kan? Jadi alif lam mim, alam nashrah laka sadrak, alif lam mim dua-dua sama. Tapi yang ni di sini baca alam, yang ni baca alif lam mim. Kenapa di sini alam? Di sini alif lam mim. Yang alam tu tak apalah, alam nashrah faham dah. Tapi alif lam mim tu apa? Nabi Allahu a'lam. Allahu a'lam maknanya bukan Nabi sendiri yang buat. Dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ni mukjizatnya. Yang ketiga, Quran bahasa Arab. Sebutannya bahasa Arab. Walaupun orang yang baca tu bukan Arab. Tidak buku lain, tidak macam buku lain. Kan? Buku lain dibaca dengan bahasa masing-masing lah. Betul? Quran tak. Di sini di Malaysia bahasa Arab. Pergi Arab baca. Pakistan, Hindia, semua baca dengan bahasa Arab. Betul? Bukan tu sahaja. Dah walaupun kalimah berbeza dengan sebutannya, beza dengan tulisannya, kan? Tapi sebutannya tak berubah di semua dunia. Betul? Tulisan dengan sebutan lain. Ni alam, tulisannya alif lam mim, sebutannya alif lam mim. Kan? Ha mim, ha mim, sebutannya ha mim, ain sin qaf, asaq. Kalau baca asaq, tapi sebutannya ain sin qaf, kan? Jadi tulisannya dengan sebutannya beza kan? Walaupun beza, tapi semua dunia baca dengan cara yang sama. Semua dunia baca dengan cara yang sama. Tak ada yang baca kahaya aqs ataupun hama asaq, contohlah. Ataupun alam zalikal kitab. Ada. Ini bukti apa? Bukti Quran ni terjaga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, sebutan akan berbeza. Yang ni mungkin ikut cara tulisan, yang ni ikut cara sebutan lain kan. Tapi tak. Bukan tu sahaja. Harakat dia. Alif lam 6 harakat. Mim pun 6 harakat. Ha 2 sahaja. Mim 6 harakat. Ha mim. Tak ada tiba baca ha mim. Tak ada. Bunyi harakat tu panjang pendek pun tu mukjizat. Pun ada sebab dia lah. Kalau kita syarah dalam kaedah tajwid, kenapa ni baca panjang, kenapa ni pendek, semuanya ada sebab sebenarnya. Okay? Jadi sebutannya sebenarnya mukjizat. Cara tulisan tu mukjizat. Sebab itulah wajib baca dengan cara yang betul. Kalau tidak, Quran berubah. Maknanya berubah. Kadang-kadang cara sebutan tu berbeza, kan? Makna berubah. Bukan tukar baris pun. Sebutan tu lambat ataupun cepat, boleh tukar makna. Contoh yang biasa orang baca. Qul huwallahu. Nak dengar? Qul huwallahu. Sekali lagi. Qul huwallahu ahad ataupun ahad. Ada beza tak? Dengar. Qul huwallahu ahad ataupun ahad. Ahad ataupun ahad. Ni qalqalah kan? Ni lantunan. Orang yang belajar ilmu tajwid ni tahu. Ni qalqalah. Qalqalah apa? Qalqalah kubra kan? Qalqalah qul huwallahu ahad. Qalqalah kubra. Qad afla. Qad qalqalah. Okey. Qad mana tajwid yang betul? Qad ataupun qad? Qad ataupun qad? Ahad ataupun ahad? Ahad. Ada beza kan? Lambat dengan
Coba. Qul huwallahu ahad. Mana satu yang betul? Yang ahad ataupun ahad? Ni makna boleh berubah terus. Beza sikit sangat kan? Baris tak berubah pun. Sehanya syara lantunan tu boleh tukar makna. Bukan tukar syara. Ni na'udzubillah ni. Ni na'udzubillah. Sangat bahaya. Sebetulnya mesti belajar, mesti baca dengan syara yang betul. Ahad, na'udzubillah. Kalau ahad, apa makna ahad dulu? Ahad maknanya? Nak dengar? Tak, dia beza. Satu dengan esa lain. Qul huwallahu ahad maknanya esa. Okey? Tapi kalau ahad lebih tajam. Lebih tajam. Itu makna ahad. Kalau ada dua pisau contohlah, hadza sikinu ahaddu. Ahad. Kan? Ada dua pisau. Saya tanya, mana satu lebih tajam? Ayyuhuma ahad? Ayyuhuma ahad? Ahad. Saya tanya apa? Mana satu lebih tajam? Dia akan jawab, hadza ahad. Yang ni lebih tajam. Ahad. Habis makna. Bila kalau baca qul huwallahu ahad, makna Allah na'udzubillah. Tengok makna terukar macam mana? Terus berubah. Sebetulnya baca, belajar. Cara sebutan dengan betul ni fard ain terus. Fard ain terus. Baca qul huwallahu ahad, na'udzubillah. Na'udzubillah. Mesti qul huwallahu ahad. Ahad. Jangan lambatkan qalqalah di sini. Ya dia tak faham tu, insya-Allah dia maaflah. Tapi jangan sebab tak belajar. Jangan sebab tak nak belajar. Alhamdulillah. Okey. Contoh lagi. Qad dengan qad. Ni contoh ni yang untuk nampak beza. Walaupun perubahan tu sangat halus kan, tapi maknanya berubah terus. Qad dengan qad. Qad dengan qad. Qadda yang ada sabdu. Sebab kalau ahad yang lambat ni maknanya dal ada sabdu. Kalau ahad makna dal mati. Kan? Kalau ahad terus faham dal ni mati. Kalau ahad yang tekan tu kan, terus ni ada sabdu. Sabdu dengan mati maknanya akan berubah. Sama dengan qad, dengan qad. Qad. Terus tak faham, ni mati dah saja. Qad sabdu. Jadi qad dengan qad. Qad yang sabdu ni lain. In kana qamisuhu qudda min qadda yaquddu. Qadda syarikkan ataupun koyakkan. Ni qad. Tapi qad lain. Mana cara sebutan yang sikit tu lain terus. Okey, yang kedua, memanjangkan satu harakat sahaja boleh tukar makna. Contoh, ata. Ata dengan ata. Ata dengan ata. Ada beza tak? Ata dengan ata. Ata, ata. Beza apa? Ata, dia hamzah ni, dia boleh terbahagi pada dua. Hamzah yang huruf mabani, huruf dalam bahasa Arab, nanti sebab ni syarahlah. Huruf dalam bahasa Arab ni ada huruf mabani, ada huruf ma'ani. Ada huruf mabani, ada huruf ma'ani. Huruf mabani ni huruf yang benakan satu ayat ataupun satu makna. Kalimat tu terbina dari 3 huruf ataupun terdiri dari 3 huruf atau 4 huruf. Kan? Contoh, ata. Ata. Ata ni satu kalimah terbina dari hamzah, ta, ya. Betul? Jadi ni huruf mabani yang benakan kalimat ni. Mabani. Okey. Huruf ma'ani ni, dia satu huruf tapi dia ada makna dia sendiri. Mabani, makna dia tak ada melainkan gabung dengan yang lain. Baru dia ada makna. Kalau baca tak faham. Ta, tak faham. Ya, tak faham. Gabungkan tiga-tiga, ata, mana datang. Ini mabani. Okey? Tapi huruf ma'ani ni, dia satu huruf kan, tapi dia ada makna dia sendiri. Dia ada makna dia sendiri. Contoh kalimat ma. Kalimat ma. Huruf ma'ani, makna dia boleh jadi tidak, boleh jadi yang, kan? Boleh jadi apa lagi? Boleh jadi tidak, boleh jadi yang. Boleh jadi nafi atau boleh jadi mausulah. Boleh jadi apa? Jadi istifhamiyah, pertanyaan. Okey.
Contoh, ma ismuk. Ma, ada ma juga. Ma ismuk. Tapi kalau ma ana, bukan saya. Ma an-nafiyah. Jadi makna dia satu huruf tapi dia ada makna dia sendiri. Okey. Jadi kalau ata makna datang, telah datang. Okey. Tapi kalau memanjangkan hamzah maknanya apa? Dia bagi. Ata maknanya bagi. Ata datang. Wa atal malaka wa atal mala ala hubbihi. Wa atal mala makna dia bagi. Kalau baca wa atal mala makna dia datang ke harta untuk ambil. Wa ata makna datang nak ambil. Wa ata datang nak ambil. Wa ata makna dia bagi. Akan berubah. Satu harakat je beza. Ni satu harakat beza, satu harakat je. Manjang hamzah sebenarnya bahaya. Orang azan Allahu Akbar. Contoh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi apa? Jadi hamzah ni akan ditukar dari huruf mabani jadi huruf ma'ani. Jadi hamzah istifham. Mana dia tanya, Allah Maha Besar ke tak? Kalau dia Allahu Akbar. Jadi ditanya. Allah. Jadi hamzah istifhamiyah. Contoh, Allahu adzina lakum am 'ala Allahi taftarun. Ni hamzah istifham. Allahu adzakaraini harrama. Jadi memanjangkan hamzah ni dua harakat sahaja tu boleh tukar makna. Tukarkan huruf hamzah ni dari huruf mabani kepada huruf ma'ani, jadi ada makna dia sendiri. Maknanya berubah. Tebal nipis pun boleh tukar makna. Mustaqim, mustaqim, habis makna. Pun sembahyang boleh tak sah. Ihdinas siratal mustaqim, habis. Dah tukar huruf, qaf jadi kaf. Ad-dallin, baca ad-dalin. Dallin sesak, dalin menunjuk. Mana satu? Dah terbalik. Tukar tebal nipis tu maknanya berubah. Jadi kalau boleh belajar tapi tak nak, maknanya tak beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau boleh belajar tapi malas, tak nak, mana tak beradablah dengan Allah. Tak beradab. Kita ni kalau nak bercakap dengan orang yang besar, yang tua, ada bahasa dia kan? Betul? Kalau tak beradab dengan Allah. Ya. Sebab itu kita mesti belajar tajwid. Tujuan yang pertama untuk beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak bercakap dengan Allah, janganlah bercakap dengan cara yang Allah tak suka. Janganlah bercakap dengan Allah dengan cara. Tapi kalau tengah nak belajar kan, kalau salah dimaaf pun dapat 2 kali ganda. Tu rahmatullah. Tengah nak belajar, tak tutup lidah masih keras lagi. Masih tak pandai lagi kan. Walaupun duk belajar dah 10 tahun dah, tapi masih lagi keras kan. Jangan risau. 2 kali ganda. Itu rahmatullah. Boleh lebih lagi. Kalau campur dengan sabar. Sebab ganjaran sabar ni tak terhitung kan. Dia sabar, dia sebanyak kali pergi tapi masih lagi tak mampu kan. Jadi ada ganjaran satu lagi yang lebih besar. Ganjaran apa? Dia boleh sabar walaupun susah. Walaupun susah nak baca, walaupun susah nak tapi dia sabar. Sabar nak belajar. Okey, jadi baca Al-Quran ni mesti dengan cara yang betul. Jangan buat mudah. Baca ikut suka hati. Itu yang pertama. Yang kedua, qiraatul Quran alamatul hubbi wal qurb. Qiraatul Quran sekali lagi alamatul hubbi wal qurb. Faman ahabbahu Allahu qarrabah wa man karihahu ab'adah. Baca Al-Quran ni sebenarnya tanda Allah suka dan tanda Allah SWT dekatkan awak dengan dia. Rapatkan hubungan ni. Kalau Allah tak sayang, tak akan bagi semangat untuk belajar. Itu masalahnya. Kadang-kadang sampai 1 bulan tak baca Quran. Bukan dia tak nak. Yang tu lain. Yang saya risau Allah yang tak nak dengar dia.
Itu yang na'udzubillah. Dengan Allah yang tak nak dengar suara dia. Dengan dosa dia, dengan hati yang tak bersih, dengan kejar dunia, dengan jadi Allah tak nak dengar suara dia. Allah tak bagi semangat pun. Mungkin dia dengar ceramah, dengar kuliah, semangat nak belajar. Balik rumah tak ada dah. Sebab ada dalam suratul Anfal ya. ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. Ini untuk orang munafikin. Masa Nabi SAW keluar untuk ghazwah, pergi ghazwah Tabuk. Ada sebahagian dari munafikin tak pergi, tak keluar dengan Nabi SAW. Dia tengah jalan, sahabat duduk cerita, duduk bercakap lah, orang ni tak datang, oh macam tu. Jadi ayat ni turun. Bukan mereka yang tak nak, bukan mereka yang tak. Allah Subhanahu Wa Taala yang matikan semangat mereka. Sebab Allah SWT tak nak tengok mereka sekali dengan Nabi di situ. Walakin karihallahum bi'asahum. Allah benci ke mereka. Allah tak nak mereka sekali dengan Nabi. Fathabbatahum. Hati mereka terlalu kotor, munafiqin. Fathabbatahum. Mati semangat mereka. Wa qila qu'udulah, duduklah dengan orang ahli dunia. Itu yang kita risau. Baca Al-Quran ni siapa tak nak? Tapi masalah ni taufiq. Siapa tak nak? Satu baris berapa huruf biasanya? Satu baris boleh 30 atau 35. Satu muka surat 15. Darab dengan 30 ataupun 35 boleh 500 lebih lah. Kita ambil tengah 500. Kadang-kadang lebih kadang-kadang lebih. 500 darab 10, satu huruf dapat 10 kan? Betul? Jadi 500 huruf satu muka surat. Lebih kurang lah 500. Biasa lebih lah. 500. Darab dengan 10 5,000 kerja berapa minit? 3 minit kan? Satu muka surat 3 minit. 3 minit dapat 5,000. Siapa tak nak? 3 minit dapat 5,000. Ada yang bagi lebih dari Allah. Tapi masalahnya taufiq. Darab 20 muka surat satu juzuk kan? 20 muka surat. Darab dengan 20 berapa? 5,000 darab 20, 100,000 kan? 100,000 berapa jam? Biasanya 40 minit ataupun 1 jam. 1 jam dapat 100,000. Mahal gaji. Betul? Itu yang biasa. Kalau campur dengan masih lagi tengah belajar lah, 2 kali ganda. Dengan khusyuk lah, dengan tadabbur lah. Banyak, dengan niat yang banyak kali. Tapi siapa tak nak? Bukan masalah tak nak kita nak. Taufiq. Suratul Maidah. فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Yuhibbuhum dulu, barulah mereka sayang ke Allah. Allah sayang ke mereka dulu, baru mereka rasa sayang, cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, tak jadi. فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ هُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Allah sayang mereka dulu, baru mereka rasa rindu ke Allah. Rasa semangat nak baca ta'at dia. Tapi kalau Allah tak sayang, tak. Tapi itulah qiraatul Quran ni alamatul hub. Kalau setiap hari boleh baca satu muka surat, tu dah Allah sayang. 2 mana lebih, 3 lebih. Tak baca langsung, habislah. Dah tahu sendiri. Bangun pagi selepas subuh, 3 minit je, habis satu muka surat. Sebelum tidur, habis satu muka surat. Apa kesusahan? Tak susah lah. Masalahnya, terpilih ke ataupun tidak. Tu ya. Terpilih ataupun tidak. Dapat taufik ataupun tidak. Ni kait dengan apa? Dengan hati. Hati tak bersih lagi. Hati kotor. Masih lagi, memanglah. Mau Quran tak boleh dengan kekotoran dunia ni. Jadi kalau tak bersih hati, memang tak dapat lah. Okey? Jadi kalau boleh setiap hari, sekurang-kurangnya satu muka surat. Sekurang-kurangnya satu muka surat. Dah biasa dengan satu muka surat, tambah satu lagi, 2 muka surat. Sebelum tidur, satu muka surat dengan 2 rakaat. Dah biasa, tambahlah jadi 2 muka surat dengan 2 rakaat. Dah satu rakaat witir maksudnya. Satu rakaat witir dengan satu muka surat sebelum tidur. Satu rakaat witir dengan baca satu muka surat, tidur. Dah biasa, sendiri akan rasa cinta, akan rasa sayang, rindu ke Quran. Akan rasa lebih. Jadi 2. Dah biasa, jadi tengah malam. Hujung malam.
sebelum subuh. Tapi jangan sampai tak baca. Jangan sampai 24 jam yang habis tak ada. Tak ada dalam satu muka surat. Okey. Jadi insya-Allah kita hari ini kita mula betulkan bacaan surah Al-Fatihah dalam berapa minit lagi, 10 minit walaupun tak cukup 5 minit. Boleh? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ro tak boleh. Huruf yang tebal kan, walaupun tebal tapi jangan muncung. Muncung ni untuk dhammah ataupun waw ataupun ismam Tapi huruf yang baris atas tu tak boleh muncung. Huruf baris bawah tak boleh muncung. Tak kiralah tebal ke ataupun nipis. Ar-ra. Sekali lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ar-ra, tak. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Mesti jelaskan baris bawah tu maliki. Jangan maliki yaumiddin, maliki tak. Maliki yaum. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Jelaskan sabdu bun dalam masa yang sama. Jangan terlalu tekan ke huruf ya. Jangan sampai masuk ke hidung. Iyyaka tidak Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tidak mustaqim, mustaqi. Siratal mustaqi. Ihdinas siratal mustaqim. Sad baris bawah si bukan si. Ihdinas sirata tu bacaan qiraat Qumbul. Sebab Quran turun dengan ada 10 qiraat kan. Qumbul baca ihdinas sirata. Tapi Hafs bacaan ni bacaan Hafs kan. Kalau orang tanya baca apa? Baca riwayat Hafs an Asim, betul? Hafs an Asim tariq asy-Syatibiyah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ta bukan tal, bukan ta tak. Ta. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Ghairil, tidak ghairil. Rel. Tak, jangan tebalkan ra baris bawah nipis. Ghairil, ri. Ya betul. Ghairil ma, mim nipis, ghain yang tebal. Jadi ghairil mag. Tidak mag, dua-dua tebal. Mim nipis. Ghairil maghdu, bukan maghdubi jadi dal. Dad. Maghdubi alaihim wala bukan walad, waladda. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.